Isu short selling part 2. Saya sejujurnya tak sangka kena buat part 2, tapi sejak video short selling saya rilis kat TikTok hari Sabtu, maka ada yang nak saya respons dan berikan penerangan lanjut. Video tu pun saya dah rakam dah seminggu, baru kawan saya edit dan post kat TikTok. Yang video kali ni saya pun tak sure bila akan rilis, jadi maaf atas kelewatan. Request untuk respons ni dia diajukan oleh Dr. Arif CPO, seorang remiser FCPO, minta saya share beberapa pendapat itu daripada siapa supaya semua faham. Tak boleh simply dismiss dengan tepuk dada tanya iman. Merujuk kepada reply saya kepada komen di video TikTok saya yang tanya finalnya boleh ke tak, di mana saya menjawab ada beberapa pendapat tepuk dada tanya iman. Jawapan untuk ini, tepuk dada tanya iman bermaksud saya sarankan untuk semua orang banding pendapat yang ada, pilihlah yang dirasakan lebih dekat kepada kebenaran dan buat hati tenang berpegang kepada pegangan itu. Boleh jadi yang hasilkan keadaan itu adalah poin yang kata short selling tu haram. Boleh jadi juga yang hasilkan keadaan itu adalah poin yang kata short selling tu boleh ataupun harus. Dalam video kali ini saya nak tegaskan sekali lagi, saya tak berikan sebarang kata putus pun dalam video yang saya buat sebelum ni. Pendapat saya sendiri pun tak penting, kalau ada lah saya sebut dalam video tu, yang saya rasa saya tak ada sebut pun. Berkaitan pendapat itu, dalam video tu juga saya ada dah petik, tapi tak jelas, saya akan clarify sekali lagi dalam video ni. Dr. Arif CPO juga telah menulis panjang lebar dalam tweet beliau merujuk kepada video yang mana saya sebut di awal video itu sebenarnya besar kemungkinan merujuk kepada video beliau yang turut dipetik oleh saudara Nur Azambuddin, seorang trader FCPO. Ini jawapan saya. Ya, memang video itu yang saya tengok, sebabnya asalnya saya nak cari video FCPO oleh Ustaz Zaharuddin atau Uzza yang sebelum ni saya dah pernah tengok, tapi dah keluar video tu first, saya pun tengok lah dan saya pun petik lah dalam kupasan ataupun ulasan berkaitan short selling. Mungkin video tu ambil part Dr. Arif CPO bercakap sekerat sahaja, dan saya kata dalam video TikTok sebelum ni yang mengharuskan ataupun membolehkan short selling tu untuk FCPO bukan sebab katanya FCPO ni bukan macam saham, FCPO adalah kontrak. Bagi saya adalah tak tepat lah jika itu yang dijadikan alasan. Ulasan berkaitan ini akan saya cerita sekejap lagi. Dr. Arif CPO juga tulis, dia dah tanya Head of Syariah and Governance Bursa Malaysia, sell di FCPO tiada isu. Regulated short selling di saham pun syariah. Kemudian masuk kepada penerangan berkaitan beza saham dan futures. Kebiasaannya bila bercerita tentang short selling dalam saham, memang jelas haram katanya. Memang jelas hukumnya di situ. Cuma bila diolah lagi pada bahagian seterusnya, ada penerangan berkaitan regulated short selling. Macam mana benda tu jadi boleh? Asalnya seperti yang saya ada cerita dalam video sebelum ni, salah satu elemen dalam short selling adalah kita akan pinjam sesuatu barang terlebih dahulu untuk boleh jual benda yang kita tak ada. Jadi dalam keputusan yang ditulis oleh Majlis Penasihat Syariah, bagi menepati prinsip syariah, SBL, Securities Borrowing and Lending, dipadankan dengan prinsip ijarah. Ijarah ni secara ringkasnya adalah merujuk kepada kontrak sewa, bukannya pinjaman. Itu apa yang Dr. Arif CPO ulas dan tulislah dalam tweet beliau. Jadi ini pula jawapan saya. Jawapan yang diberikan oleh Dr. Arif CPO itu adalah jawapan yang bagus dan memberi kejelasan kepada orang awam tentang apa sebenarnya reason short selling telah jadi boleh dalam kes regulated short selling ataupun mungkin short selling untuk FCPO. Instead of meminjam barang untuk menjual, kita sewa dulu barang tersebut, baru kita jual dan kemudian kita akan beli balik. Dah beli balik nanti kita akan pulangkan, which dalam kes ni pun istilah pulangkan pun tak tepat sebab kita bukannya pinjam pun pada awalnya, tapi boleh kata lepas dah beli balik nanti tempoh sewaan tu dah kira tamat dan pemilik yang asal dapat semula barang tersebut. Okay, saya ulang dalam short selling yang nak dibolehkan, tak kisahlah FCPO ataupun regulated short selling, kalau sebelum ni saya petik definition dia sebenarnya adalah selling borrowed asset and then decide to buy it lower lah to gain profit. Jadi dalam kes ini, instead of borrowing, dia kata dia sewa barang tu. Sebabnya kalau pinjam barang ada charge yang berkaitan ke, jadi boleh jadi riba lah benda tu. Untuk membolehkan situasi di mana ada barang tu, instead of pinjam, kita sewa daripada orang yang memiliki barang tersebut. Okay, jadi kalau ada bayaran pun sebab sewaan tu, bayaran tu adalah bayaran sewa. Bukannya kalau dalam kes pinjam kita membayar, itu adalah pinjaman
riba lah. Jadi bila kita dah sewa, orang yang menyewa tu dia akan jual pada harga tertentu dan dia mengharapkan dapat beli balik pada harga yang lebih rendah. Dah dapat beli balik, nanti tempoh sewaan tamat, dapatlah balik kepada pemilik yang asal. Kat situlah antara konsep ijarah dan dimasukkan juga kaedah istihsan di sini. Ijarah dengan istihsan sebagai nak membolehkan kita jual sesuatu yang kita sedang sewa sebagai satu pengecualian supaya hubungan sewaan atau ijarah antara penyewa dengan pemilik tidak terputus. Itu adalah keputusan Majlis Penasihat Syariah. Ada tak yang tak bersetuju atau mengkritik, mempunyai pandangan berbeza? Antara yang tak bersetuju dan meletakkan sebagai satu research paper adalah satu research paper ni yang saya jumpa bertajuk Selling Short as Ijarah with Istihsan and its Ethical Implication oleh Prof. Dr. Azhar Mohamad dan juga Imtiaz Sifat, yang mana dalam staff Director UIA ada sebut academic qualification beliau Profesor Dr. Azhar Mohamad, seorang profesor di sana, manakala Imtiaz pula adalah PhD candidate ketika research paper ini sedang dibuat. Research paper tersebut panjang lebar, cuma boleh kata ulasan yang diberikan adalah ada banyak faktor yang terlibat dalam kes ini dan faktor ethical perspektif pun tak boleh nak diabaikan juga. Dan inilah yang membawa kepada bahagian video saya yang asal, iaitu bahagian paling last dalam video TikTok saya sebelum ni yang memetik Rakan Kayali dari Practical Islamic Finance. Rakan Kayali ni dia seorang yang ada CFA, Chartered Financial Analyst, satu qualification yang kira power lah dalam dunia finance, dan dia banyak berkongsi tentang isu-isu halal haram dalam dunia pelaburan secara global lah dan menyeluruh. Saya jumpa pun sebab bila M Plus dah mula buat global, mulalah nak tengok kaunter patuh syariah yang mana satu. Jadi bila kita kaji, rupa-rupanya status patuh syariah sesebuah syarikat itu berbeza-beza mengikut sudut pandangan yang berbeza bergantung kepada organisasi yang melabelkan ataupun meletakkan status patuh syariah tersebut. Yang tu kita akan kupas nantilah, tapi kita boleh tengok adanya perbezaan ideal ratings punya list tak sama dengan Islamically, tak sama dengan Finspia ke. Okey. Jadi itu satu benda lah. Itu kita akan kupas di waktu lain. Long story short, dari sudut pandangan dia tak bersetuju dengan short selling dan menganggapnya ada elemen maisir atau judi sebab risiko bertambah dengan wujudnya short selling. Satu aset yang sama menjadi risiko kepada 3 orang. Siapa 3 orang ni? Yang pemilik asal tu yang kemudiannya dia sewakan ke orang lain, atau dalam konvensional punya method lah dia yang bagi pinjam aset tersebut. Yang kedua, orang yang pinjam atau orang yang menyewa daripada pemilik asal ni, yang dia ni akan target nak jual aset tersebut kemudian kena beli balik. Dan yang ketiga, orang yang akan beli aset tersebut secara biasalah daripada penjual aset. Okey, jadi ketiga-tiga orang ni saya ada sebut dalam video sebelum ni lah. Saya bagi contoh Ali Abu Fatimah, tak silap saya. Ketiga-tiga orang ni masih terdedah dengan kesan pergerakan harga aset tersebut, padahal aset tersebut satu je. Pemilik asal aset tu yang menyewakan tu mesti nak harga naik sebab aset tu masih lagi consider dia punya. Manakala penjual aset yang menyewa daripada pemilik asal tu, dia mesti nak harga aset jatuh sebab dia yang buat short selling tu. Yang ketiga, orang yang ketiga pula dia mesti nak harga aset tu naik sebab dia yang beli daripada short seller ni tadi. Jadi bila beli ataupun long, dia nak harga aset tu naik lah. Inilah antara kupasan yang ada disebutkan yang mana relate juga dengan ethical implication ataupun mungkin risiko tambahan yang berkait dengan short selling ni. Di sini juga saya nak selitkan, bila dah cari-cari, Profesor Dr. Azhar Mohamad juga dalam satu paper yang berlainan ada juga menulis satu jurnal, Creating a Two-Way Market via Short Selling and its Potential Use in the Islamic Paradigm, di mana dalam paper tersebut beliau membawa mesej short selling juga membawa faedah dari segi untuk menguruskan risiko dan melindungi nilai aset, yang mana merupakan salah satu maqasid syariah. Short selling boleh membantu menstabilkan harga aset, menghasilkan pasaran dua hala, boleh jadi bermanfaat kepada umat Islam. Ini pula point dia yang ke arah menyokong mekanisme short selling lah. Kira faedah short selling lah. So ada beberapa pendapat kat sini. Itu berkaitan dengan kritikan terhadap short selling ni daripada research paper yang ada. Okey, kita tahu ada dua research paper tadi yang saya dah sebutkan. Satunya Prof. Dr. Azhar ni dia buat dengan seorang PhD candidate yang kata dia alert ataupun take note tentang ijarah tu, ijarah dengan
istihsan tu, tapi dia juga menekankan faktor yang berkaitan dengan etika. Mesej yang sama juga disampaikan oleh rakan Kayali daripada Practical Islamic Finance tu. Okey, kemudian yang kedua adalah orang yang sama juga membuat paper yang mana menerangkan benefit short selling. Okey, so kat situ ada beberapa pendapat lah. Dr. Arif CPO juga ada menulis bahagian futures versus saham, menerangkan bahawa futures ni bukan macam saham, di mana kita trade FCPO bukan jual beli sawit. Yang dijual beli adalah perjanjian, kontrak persetujuan menerima sawit tu sendiri. Buyer adalah mereka agree to receive minyak kelapa sawit tu, seller pula adalah agree to deliver lah. Kemudian masuk kepada persoalan, boleh ke jual beli sawit kalau tak ada ladang belakang rumah? Jadi itu pun lebih kepada retorik lah. Sebabkan ada jaminan untuk penyelesaian kontrak tersebut. Jadi jika menjual kontrak dan kemudiannya gagal untuk serahkan kelapa sawit secara fizikal, benda tu akan dijamin oleh rumah penjelasan ataupun settlement house. So itu adalah statement ataupun dalam artikel yang dikongsi oleh Dr. Arif CPO lah dalam tweet beliau. Okey, jawapan saya, memang betul apa yang ditulis. Saham dan FCPO berbeza. FCPO ni adalah salah satu daripada futures. Futures ni dia adalah tempat orang ramai berjual beli kontrak masa hadapan. Bila sebut pula kontrak masa hadapan, minyak kelapa sawit adalah adanya perjanjian untuk membeli atau menjual minyak kelapa sawit tu pada masa hadapan pada harga tertentu. Jadi ada kontrak yang asal tu. Jadi yang dijual beli dekat futures ni secondary market lah. Di sini saya juga nak jelaskan juga, tak ada siapa yang kata kena ada ladang kelapa sawit baru boleh jual beli FCPO. Sebab saya pun faham lah benda tu memang kontrak. Cumanya kenapa FCPO dibolehkan adalah sebab kita memang berjual beli aset. Dia sama je dengan saham sebab dia ada underlying asset, barang. Cumanya dalam kes FCPO, dia ada kaitan dengan masa depan. Berbeza dengan FKLI ataupun futures yang berkaitan dengan indeks. Sebabnya bila kita beli futures index, kita bukan pun berjual beli syarikat-syarikat yang ada dalam indeks tersebut. Senang cerita, kalau adalah futures indeks 30 kaunter patuh syariah terbesar di Malaysia, itu pun tak patuh syariah. Boleh rujuk tulisan Tuan Rizwan Ibrahim berkaitan FCPO versus FKLI di Facebook beliau. Benda ni semua orang kena faham. Reason wujudnya underlying asset inilah yang menjadi sebab kenapa option, CFD, call, put, warrant yang dikeluarkan oleh third party adalah haram sebab dia tak ada underlying asset pun. Jadi benda tu dicipta untuk jadi instrumen betting, untuk judi. Harga ni boleh naik ke harga akan turun, untuk predict ke mana arah harga nak naik atau turun tadi tu. Bila dah ada underlying asset, kebanyakan isu atau penentuan hukum tu akan boleh diaplikasikan secara hampir sama dengan beberapa pengecualian ataupun ubah suai. Di sini juga saya ingin clarify ulasan Dr. Arif CPO yang ulas pasal konsep jual beli benda yang tak ada. Sebab dalam video TikTok saya yang lepas pun dah petik pun kupasan Dr. Daud Bakar, short sell patuh syariah atau tidak, yang menerangkan tak semua benda wajib follow konsep tak boleh jual benda yang kita tak ada. Namun demikian, konsep tak boleh jual benda yang kita tak ada tu masih terpakai untuk FCPO. Itu sebabnya dia wujudkan konsep ijarah untuk membolehkan short selling supaya barang tu ada dalam tangan. Barang tu ada dalam tangan penjual selepas sewa barang tersebut. Dalam kes ini, kita tahulah barang tersebut bukan minyak kelapa sawit, bukan ladang kelapa sawit, akan tetapi kontrak delivery yang dinisbahkan kepada minyak kelapa sawit. Dr. Arif CPO juga membawa ulasan atau cerita berkaitan UZA Termobile tahun 2020 yang mengatakan FCPO ni adalah syubhah dan penjelasan keputusan MPS Majlis Penasihat Syariah pada mesyuarat ke-11 pada 26 November 1997 adalah tidak terperinci tentang isu sel di FCPO. Disebabkan video tersebut jadi viral 3 tahun lepas, ada FBR yang email directly kepada SC. Jadi FBR ni adalah reminder FCPO lah, yang email directly kepada SC untuk jawapan sebab komen Uza dah menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat seolah-olah keputusan Majlis Penasihat Syariah SC tentang FCPO adalah tidak jelas. SC kemudiannya balas email mengatakan bahawa Majlis Penasihat Syariah SC adalah pihak berkuasa yang menentukan pemakaian prinsip Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 dan Majlis Penasihat Syariah SC sudah mencapai kata putus bahawa FCPO adalah diharuskan kerana ia selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dr. Arif CPO kemudiannya menambah Majlis Penasihat Syariah ini bukan sebarangan tapi diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Siap dalam tulisan bold lagi. Okey, jawapan saya dalam ulasan beliau sendiri pun ada juga menyebut Uza ni juga adalah salah seorang ahli dalam Majlis Penasihat Syariah. Makanya beliau juga bukanlah orang sebarangan dan juga diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.
Kalau boleh saya pun nak bold. Dalam kes ni, Ustaz ada pendapat beliau. Cuma pendapat tu tak jadi keputusan Majlis Penasihat Syariah. Boleh jadi sebab bukan suara majoriti dalam tu. Adakah sebab bukan suara majoriti, pendapat beliau tak valid, tak sah? Kat sini saya nak berikan satu kisah bagaimana satu ketika dulu saya putuskan untuk tidak melabur dalam ASB. Dengar dulu cerita saya ni sampai habis. Nanti saya bagilah point dia. Waktu saya di bangku universiti dulu, setelah saya join satu bisnes MLM ni yang kemudiannya gagal, saya rasa baik saya cuba bahagian pelaburan. Senang, tak payah fikir produk, buat sendiri je analisis, sendiri letak duit, sendiri untung, rugi, sendiri tanggung. Maka terdedahlah dengan dunia pelaburan. Kemudian letak dalam ASB pada waktu tu sepatutnya adalah no-brainer. Duit selamat, pulangan mantap. Tapi sebelum nak join apa-apa, kita kenalah tengok dulu hukum hakam yang ada. Ini adalah pada tahun 2009 ni. Pada waktu tersebut, banyak tulisan Uza yang saya baca dekat dalam blog beliau, dalam website beliau. Dan salah satu ulasan beliau adalah berkaitan ASB. Adalah satu artikel pada bulan Februari 2009 cerita tentang hukum ASB. Bagaimana waktu tu sebenarnya wujud perbezaan pendapat di antara dua badan besar ni. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia kata harus. Namun Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security pula kata ASB ni do not comply with SC Guidelines on Islamic Unit Trust Fund. Nak pilih mana satu ni? Jadi saya petik ayat dalam artikel tersebut yang mana Uza tulislah dalam artikel dia. Anda mungkin berkata, saya tak peduli. Asalkan Majlis Fatwa luluskan, saya akan berpegang dengannya kerana mereka ni yang akan tanggung di akhirat. Ulasan saya tu adalah Uza lah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita akal untuk memerhati dan meneliti pandangan kedua-dua badan besar ini setakat kemampuan yang ada. Berfikirlah, jika benar-benar setelah membaca hujah kedua-dua pihak, iaitu anda yakin dengan salah satu antaranya, anda telah menunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang Muslim yang baik. Namun jika sambil malas dan ingin mengambil mudah, lalu terus berpegang dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan tanpa mengendahkan hujah Majlis Syariah Suruhanjaya Security, tatkala itu individu tersebut tidak berada dalam situasi yang sepatutnya. Perlu difahami bahawa Majlis Syariah Suruhanjaya Security Malaysia dianggotai oleh individu yang sememangnya spesialis dan berpengalaman di dalam bidang muamalat dan kewangan Islam. Dia juga kepilkan salinan surat yang diberikan oleh SC lah. Atas ulasan daripada Uza ni dalam artikel tersebut, jadi saya Mahir Alias tidak melaburlah dalam ASB pada waktu itu. Saya tahu kenapa reason Majlis Fatwa Kebangsaan mengharuskan sebagai satu masalah untuk umat. Keadaan ekonomi umat Islam dianggap darurat. Tapi saya sendiri fikir, takkan tak ada alternatif. Saya ni darurat sangat ke? Maka saya jumpa penyelesaiannya. ASB tak patuh syariah sebab ada saham-saham dalam tu yang tak patuh syariah. Persoalannya, boleh tak kita labur sendiri dalam saham yang patuh syariah sahaja? Perjalanan itu akhirnya membawa saya kepada penemuan yang kita boleh buka akaun CDS untuk melabur saham dan menentukan saham pilihan kita sendiri. Mungkin, jika tidak kerana artikel Uza, saya akan letak duit terus dalam ASB dan tak berpeluang pun untuk buka akaun CDS dan tidak akan jadi remiser seperti sekarang, terdedah dengan saham. Mungkin, tapi in a way saya bersyukur dan di kesempatan ini saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Uza atas perkongsian-perkongsian beliau sebelum ni berkaitan dengan muamalat-muamalat Islam. Habis cerita tu, kesimpulan yang saya nak bawa ni sebenarnya adalah akhirnya kembali kepada statement saya yang asal tu. Tepuk dada, tanyalah iman. Pilihlah yang mana hujah-hujah yang ada, yang pro kepada short selling ke, yang cons kepada short selling ke, dan anda pilih yang mana lebih hampir dengan kebenaran, yang mana anda rasa lebih yakin. Anda mungkin nak pilih pendapat yang paling berat, anda mungkin nak pilih yang paling ringan, anda mungkin nak pilih ikut fatwa atau organisasi, anda mungkin nak pilih ikut analisis anda sendiri, yang mana kena dengan akal dan jiwa anda. Last sekali, semua tu pilihan anda sendiri. Ada kritikan bagi setiap pilihan tersebut dan saya jelaskan di sini. Dalam video tu saya bukan nak bawa satu keputusan ataupun kesimpulan, saya hanya bentangkan pendapat yang ada. Sama ada anda pilih route apa ke, pilihan yang mana ke, itu adalah pilihan anda sendiri. Mudah-mudahan kita dah buat yang terbaik lah dan membuat pilihan yang kita prefer. Sekian saja daripada saya, harap bermanfaat dan jumpa lagi.